Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin untuk kali yang ke-55, yang mana kitab ini dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu seorang mujtahid mutlak dalam tasawuf, mujtahid mazhab dalam fiqh, dan tabib kepada penyakit-penyakit hati, tabib kepada penyakit-penyakit rohani. Jadi bolehlah kita katakan kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai kitab soal hati yang terbesar dalam agama Islam. Jadi tujuan kita belajar tentulah tak lain daripada untuk menyeimbangkan tiga tungku agama, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Di depan nota kita itu ada dua pernyataan yang berupa tazkirah ringkas. Pernyataan yang biasa kita ulang-ulang. Jika di dunia lagi kita sudah tidak suka untuk duduk-duduk dalam taman-taman syurga, yakni majlis-majlis ilmu, macam mana di akhirat nanti kita nak dapat duduk dalam taman-taman syurga? Oleh itu, kalau kita bercita-cita untuk mendapatkan syurga Allah, di dunia ni kita kenalah rajin berada dalam majlis-majlis ilmu. Pernyataan yang kedua, gaji tahunan kita tak naik banyak, kita bengang. Bonus tahunan kita tak dapat lebih, kita bengang. Tapi ilmu agama tak bertambah banyak, kita tenang. Amal agama tak berlebih, kita tenang. Itulah kita. Kalau 10 tahun dulu kita dalam sehari semayang sunat 2 rakaat, 10 tahun kemudian, iaitu hari ini pun 2 rakaat pula, tak bertambah-tambah dah. Kalau 10 tahun dulu kita baca Quran sehari satu muka surat atau sehari satu helai, dah lepas 10 tahun dah, iaitu sekarang ni banyak tu jugalah, sehari satu muka surat juga, tak bertambah-tambah dah. Kalau dulu 10 tahun dulu kita tak terlibat dengan dakwah, sekarang pun sama jugalah. Kita cuma menyelesaikan amal-amal harian yang fardu. Soal-soal nak menyampaikan kepada orang lain kita buat tak kisah dah. Jadi sebenarnya agama Islam dan umat Islam masih boleh bertahan dalam dunia hari ini. Antara sebab dia ialah adanya orang-orang yang selepas waktu dia bekerja untuk agama Islam. Dah habis katakanlah dia bekerja ikut masa yang biasa, dia masuk pukul 8, habis pukul 5. Balik-balik tu dia tak kisah dah pasal agama ni, cukup dengan semayang saja. Kalau semua umat Islam berpandangan macam tu, alamatnya umat Islam dan agama Islam ni dah lama dah terhapus. Tapi agama Islam dan umat Islam ni masih boleh bertahan apabila wujudnya segelintir orang yang selepas daripada waktu bekerja, dia masih menjalankan tanggungjawab dia untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau tak adalah orang-orang yang macam ini, dah lama dah agama Islam dengan umat Islam ni terhapus. Baiklah, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita imbas kembali pelajaran minggu yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas, di manakah tempat persaraan yang terbaik? Tempat kita nak bersara, tempat yang terbaik di mana? Jawapannya ialah di syurga. Sebab apa? Kerana di dunia ini kalau kita bersara pun, kita pencen pun, masih banyak lagi masalah yang kita kena hadapi. Kalau bersara di akhirat, tak fikir masalah dah, sentiasa tenang, sentiasa seronok. Tapi kalau bersara di dunia ni, katakanlah kerja umur 55, 56 bersara, dia masih banyak masalah lagi, tak tenang lagi. Bersara di dunia ni kita masih fikir tentang duit. Sebab apa? Gaji kita dah tinggal sikit. Kalau dulu gaji banyak, sekarang pencen dia tinggal sikit. Itu kalau yang berpencen. Buat yang tak berpencen lagi jenuh. Ada KWSP tak apalah, boleh tahan. Yang kerja yang tak ada pencen, tak ada KWSP, walaupun umur dia dah masuk umur pencen, dia kena fikir tentang duit lagi. Berbeza dengan di syurga. Apabila kita masuk ke syurga sana, tak fikir soal duit dah, hati sentiasa tenang. Bersara di dunia ni kita masih fikir tentang soal kesihatan. Maklumlah, bila umur dah 50 tahun lebih ni, masa itulah memuncaknya penyakit-penyakit. Masa itulah memuncaknya penyakit 3 serangkai, berapa serangkai pun. Masa itulah kita punya penat ni nak sampai ke puncak dia.
Masa umur 30, umur 40 tu dah ada penat dah. Bila sampai 50, umur pencen tu lagi teruk penat dia. Masa itulah kita nak sakit urat. Sakit urat, sakit lutut, sakit sendi-sendi. Masa itulah kemuncak dia. Ni waktu kita pencen di dunia ni. Sebab tu orang kata, kalau kahwin dengan orang muda, dia bau minyak wangi. Kalau kahwin dengan orang tua, dia bau minyak angin. Jimat duit beli minyak wangi tu tadi. Sebab sakit urat kan. Sakit urat, sakit lutut, sakit sendi. Jadi di dunia ni, kalau kita bersara, dia masih tak kenal dia. Nama saja bersara tapi sebenarnya tak bersara. Nama saja pencen tapi sebenarnya tak pencen. Macam-macam masalah, masalah keluarga lah, masalah macam-macam lah. Tapi tempat persaraan terbaik di mana? Iaitu di akhirat. Secara lebih tepatnya lagi, iaitu di dalam syurga. Sebab di sana kita tak fikir dah masalah duit, tak fikir dah masalah kesihatan, tak fikir dah masalah-masalah yang lain. Kita sentiasa sihat, sentiasa tenang, sentiasa seronok. Itulah tempat persaraan yang terbaik. Nak masuk ke tempat yang itu tadi kita bagi tahu, kenalah suka duduk-duduk dalam taman syurga di dunia ini, iaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya ada disebutkan nama Allah, majlis-majlis agama, majlis-majlis tarbiyah. Ada, kalau kita di dunia ni rajin duduk majlis-majlis yang macam itu, taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat nanti kita dapatlah bersara di tempat taman syurga, yang tak payah fikir apa-apa dah. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakanlah kita ni masuk ke dalam syurga di akhirat nanti. Apakah madrasah formal yang pertama, madrasah rasmi ataupun sekolah agama rasmi yang pertama dalam dunia Islam yang dikelolakan oleh pemerintah? Sebelum ini memang dah ada dah sekolah-sekolah agama, tapi secara persendirian. Sekolah yang pertama iaitu nama dia Madrasah Nizamiyah di Baghdad, di Iraq ni. Di tempat inilah Imam Al-Ghazali dia pernah mengajar dan pernah jadi ketua. Sampai sekarang pun masih ada lagi Madrasah Nizamiyah ni, dan dia ada cawangan-cawangan dia.